bantu manusia dalam maksud hidup. Maksud hidup manusia ialah agama. Maksud hidup saya ialah agama saya. Maksud hidup Tuhan ialah agama Tuhan. Maksud hidup peniaga ialah agama pada seorang peniaga. Kenapa? Dan apabila seorang mati, Allah akan tanya tentang agama. Allah tak tanya tentang bisnes dia, Allah tak tanya tentang pertanian dia, Allah tak tanya tentang pangkat dia, Allah tanya tentang agama. Itu yang ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia ahli agama, maka dia boleh jawab, agama saya lah agama yang dibuat oleh Nabi, Tuhan saya lah Allah. Dia orang agama, dia boleh jawab. Inilah maksud hidup kita, agama. Jadi Nabi pembantu dalam menunjukkan maksud hidup. Bagaimana tak biarkan orang lain dahaga, lapar, telanjang, macam itulah dalam maksud hidup. Nabi-Nabi tak benarkan orang terhindar daripada maksud hidup. Kalau hanya sekadar bagi makan minum, tak bagi tahu tentang agama, dia akan jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dapat makan minum tapi tak bagi tahu tentang agama, dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi makan, Maulana kata, bagi makan pun bagus, bagi minum pun bagus, tapi bagi peringatan, tazkir adalah sangat-sangat penting. Bagi dia makan, bagi dia minum, tapi bagi dia juga jadi orang yang amal dengan agama. Jadi kita jadi pembantu pada maksud hidup dia. Inilah sebenarnya bantuan yang sebenar, bantuan yang asli. Apabila agama dah datang dalam kehidupan dia, maka dia akan jadi kekasih Allah. Allah akan bersama dengan dia. Kalau dia tak dapat makanan pun, dia akan tetap atas maksud dia. Dia akan jaga agama dia. Jadi apabila dia dapat agama, lapar dia akan jadi satu pengorbanan untuk agama. Dia akan dapat pahala. Sempit dalam makanan, sempit dalam pakaian, ini semua akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia dah dapat agama. Letih dia pun akan dapat ganjaran, dahaga dia pun akan dapat ganjaran, lapar dia pun akan dapat ganjaran. Kesempitan dalam makan minum, kesempitan dalam pakaian, kesempitan dalam kehidupan, kerana agama akan jadi ibadat. Sebab dia dah sempurnakan maksud dia, agama. Jadi ihsan yang kedua ialah bantu orang dalam maksud hidup. Bantu saudara kita dalam maksud hidup dia. Bantu anak-anak kita dalam maksud hidup mereka. Bagi makan minum pun bagus, tapi bagi pelajaran agama pada anak-anak. Apa itu bagi pelajaran agama? Supaya dia kenal Allah. Budak, jadi kita kena ajar anak. Ini hak anak-anak atas kita. Sebagaimana hak mereka untuk kita bagi makan, minum, pakaian, demikian juga hak anak-anak untuk kita bagi ajar agama pada mereka. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai yang beriman, jagalah diri kamu dan anak isteri kamu, keluarga kamu daripada api neraka. Kamu elakkan anak kamu lapar, kamu elakkan anak kamu dahaga, kamu elakkan anak kamu telanjang, tak ada pakaian. Apa kamu kena buat juga? Kamu kena jaga agama. Ni untuk pergi sekolah kita bagi duit, tapi tak tahu kalimah kita tak kata apa. Kita tahu sembahyang kita tak kata apa. Jadi jemaah-jemaah setahun yang berjalan, banyak buat datang pemuda-pemuda yang dah umur 20 tahun tapi kalimah pun tak tahu.
ajar alif bata pada mereka, ajar surah-surah Al-Quran pada mereka. Mak ayah mereka tak hiraukan mereka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sunahkan buat dua-dua ihsan. Bantu dalam kehidupan hidup dan bantu juga dalam masa hidup, supaya kehidupan kita jadi kehidupan yang beriman, kehidupan yang akhlak, kehidupan yang menyebabkan akhirat kita terbina. Ini maksud hidup. Dan dalam hal ni kita jadi pembantu kepada semua orang. Untuk anak kita, untuk isteri kita, untuk orang lain. Untuk isteri kita bagi pakaian, tapi agama tak bagi. Isteri tak semayang, tak tahu pasal bersuci. Bagaimana kita bagi makanan, minuman? Macam itulah kita kena bantu agama. Sebab besok nanti kita akan ditangkap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan tanya, kamu bagi makanan kepada dia, agama macam mana? Jadi kita kena hidupkan taklim di rumah kita. Bagi tahu tentang azab, tentang pahala pada ahli keluarga kita. Azab, thawab kena bagi tahu. Pahala dan azab bagi tahu pada anak-anak kita. Sekarang semua jenis maksiat dari seluruh dunia masuk dalam rumah kita. Sampai-sampai duduk di rumah boleh tengok macam-macam maksiat. Dengan makhluk tu, kerosakan akan datang dalam keluarga kita, dalam mahallah kita. Apabila agama terlepas, maka kerosakan akan datang. Bila amalan agama tak ada, maksiat akan datang. Tak mungkin berlaku gelap bersama dengan cerah. Bila datang cerah, gelap akan hilang. Salah, iman, amal, kalau tak ada, kerosakan akan datang. Salah satu mesti ada. Jadi usaha kita adalah untuk hidupkan amal. Maka kita kena hidupkan taklim di rumah kita. Bagi tahu tentang azab, bagi tahu tentang pahala, tentang kepada anak-anak kita. Masuk rumah bagi salam pada keluarga kita. Bagi salam pada anak-anak. Ini cara yang agama ajar. Assalamualaikum. Nabi bagi salam. Kalau keluarga yang tidur, baginda bagi pelan-pelan supaya yang tidur tak sedar. Kalau yang sedar, dia dengar salam Nabi boleh bagi jawab. Kalau keluarga sedang tidur, supaya jangan rosakkan tidur dia, Nabi bagi salam perlahan. Kalau orang tidur tak terkejut. Ini cara Nabi, akhlak Nabi. Jangan kita rosakkan tidur orang. Ini yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadilan. Kita suka kebaikan untuk diri kita, kena suka kebaikan untuk orang lain juga. Jangan bising masa orang sedang rehat. Jadi pada waktu orang tidur, Nabi bagi salam perlahan. Yang sedar dia boleh dengar, yang sedang tidur dia tak terganggu. Ini sirah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berlaku adil pada hamba-hamba Allah, berlaku ihsan pada hamba-hamba Allah, ini diajar oleh Nabi. Ihsan dan akhlak dan juga adil. Adil maksud apa? Apa yang kita suka untuk diri kita, itulah kita suka pada orang lain. Ini dinamakan adil. Hak keluarga kita untuk bawa agama kepada mereka. Ini maksud. Bantu mereka dalam maksud hidup. Bagaimana kita bawa balik makanan, minuman, pakaian kepada keluarga kita, maka bawa balik agama pada keluarga kita. Kalau tak, maka mereka akan mati dalam keadaan tidak ada agama. Mati dalam keadaan tidak ada agama. Apabila mati dalam keadaan tidak ada agama, mereka akan lapor pada Allah.
perhiasan bawa, emas perak bawa, makanan bawa, tapi agama tak bawa. Ini akan berlaku. Ini akan berlaku. Ini suami saya, dia bawa balik semua benda tapi agama dia tak bawa balik. Anak akan laporkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, ayah sempurna, mak ayah sempurnakan semua hak, tapi agama tak ajar. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum ahlikum nara. Macam mana nak selamatkan daripada neraka? Ajar agama kepada mereka. Ini contoh untuk sempurnakan maksud hidup. Anak-anak ialah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia nikmat Allah, maka usahakan supaya dia kenal Allah. Anak-anak kita kena rasa ialah hak Allah ke atas kita. Oleh kerana itulah diajar pada kita mula-mula sekali pada anak ni, bila lahir saja dengarkan azan, dengarkan iqamah. Ini antara maksud hidup, bagi tahu dia, dengarkan dia tentang kebesaran Allah. Allah Akbar, Allah yang maha besar akan masuk dalam telinga dia. Ini semua adalah contoh-contoh dalam kita tunaikan maksud hidup keluarga kita. Inilah tabligh. Inilah tabligh. Ya, tabligh kita kena mula daripada rumah kita, kena mulakan daripada muhallah kita supaya tersebar kepada semua orang. Dalam rumah ada agama untuk rumah. Bagaimana ada benda-benda untuk rumah, maka dalam hal agama pun sama. Ada agama untuk rumah kita. Kita kena bagi tempat untuk agama dalam rumah kita. Sahabat apabila bina rumah, datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya telah bina rumah baru, datang untuk rasmikan tempat semayang dalam rumah saya. Rasulullah pergi tunaikan semayang 2 rakaat. Ini kebaikan kepada, dan sahabat tu Rasulullah kata, saya akan datang besok. Rasulullah tanya, mana tempat saya nak semayang? Maka dia pun bagi tahu tempatnya. Di satu penjuru Rasulullah semayang. Tempat itu dinamakan Masjidul Bait, masjid untuk rumah. Tidak ada menara, tidak ada mihrab, tak ada. Tapi itu adalah tempat untuk beribadat dalam rumah. Bagaimana ada tempat untuk makan, tempat untuk masak, macam tu juga dalam rumah ada tempat untuk ibadat. Ini perkara macam ni nak bawa balik rumah kita. Bukan bawa balik barang-barang. Bawa balik fikir macam mana nak adakan tempat untuk ibadat dalam rumah kita. Saya pergi ke South Africa sekali, dekat nak balik pukul 7, 8 pagi. Satu orang datang, Maulana datang rumah saya. Maulana kata tak balik. Dia kata sekejap dia datang. Apa kamu nak? Saya buat rumah, tuan bayar 2 rakaat dalam rumah saya. Maka tempat tu saya akan jadikan tempat untuk ta'lim, tempat untuk ibadat. Dia nak amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam rumah kita ada barang-barang daripada seluruh dunia, tapi tempat untuk ibadat tak ada. Sedih. Jadi sekarang alhamdulillah berkat usaha ni mula ada kesedaran. Saya pun pergi sembahyang 2 rakaat, selesai. Jadi sekarang tempat ni akan saya tempat untuk ta'lim. Anak isteri saya akan berta'lim di sini, tempat untuk ibadat di sini. Jadi dalam rumah kena bawa, kena cakap perkara-perkara yang boleh datangkan agama. Kalau tak, macam-macam benda sia-sia, macam-macam benda yang tak boleh tak terpakai akan datang dalam rumah kita.
Dalam rumah kena baca Quran, dalam rumah kena buat ibadat, dalam rumah kena berdoa. Rasulullah kata jangan jadikan rumah kamu kubur. Kerana tidak ada fikir Allah, tidak ada fikir akhirat, tidak ada amal. Rasulullah kata jangan jadikan rumah kamu macam kubur. Tuan-tuan faham tak? Jadi bantu orang lain dalam maksa hidup. Jadi Rasulullah pergi sembahyang dalam rumah tu, di tempat tu dah jadikan masjidul bait. Jadi kita kena bawa agama dalam rumah kita, dan bawa agama juga dalam orang kampung kita. Jumpa setiap orang, bagi orang Islam, di rumah dia pun ada agama. Satu tadi, dah ada tempat untuk beribadat. Orang lelaki sembahyang di masjid, sunat sembahyang di rumah. Orang perempuan beribadat di situ, hingga dalam Ramadan mereka beriktikaf di tempat itu. Orang lelaki beriktikaf di masjid. Iktikaf adalah sunat. 10 hari akhir sunat. Rasulullah tiap-tiap tahun iktikaf 10 hari akhir, 10 tahun di Madinah. Tak pernah luput, tak pernah tertinggal. Selepas Rasulullah meninggal, wafat, isteri-isteri baginda iktikaf di rumah-rumah mereka di Masjidul Bait. Kehidupan kita datang pada sunnah, kehidupan kita datang pada syariat, kehidupan kita datang pada agama. Inilah maksud daripada usaha ini. Orang Islam, dia Muslim di setiap tempat, dia mukmin di setiap tempat. Di kebun pun dia Muslim, mukmin. Dalam safar pun dia Muslim, dia mukmin. Setiap tempat dia ikut agama, dia ikut iman. Jadi kita kena buat usaha sehingga bentuk kehidupan kita di setiap tempat pun, usaha kita ni bantu kita bentuk agama kita. Ini akan berlaku dengan usaha. Akan berlaku dengan usaha. Di mana saja Allah bawa kita, kita akan kekal dengan amal agama. Sekali saya naik kapal terbang daripada kabin dengan suara azan. Jadi alhamdulillah berkat usaha ini. Jadi kemudian saya tanya, bagi dapat tahu bahawa pilot tu 30-40 hari, maka dalam masa dia bawa kapal terbang pun dia azan, dia semayang. Ada orang Rahman dulu dah jadi pilot tak perlu semayang, dah jadi presiden tak perlu semayang. Sedangkan jadi siapa pun, jadi raja ke jadi presiden, dia adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang jadikan dia raja, Allah jadikan dia presiden, Allah jadikan dia petani. Ini ihsan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menghargai ihsan Allah Subhanahu Wa Taala kena semayang. Kalaulah tidak ada agama, maka satu orang tu akan sesat dalam asbab yang Allah bagi pada dia. Allah kata wa ni'buduni hadza siratul mustaqim. Allah kata teruslah beribadat pada aku, perhambakan diri pada aku. Inilah jalan yang lurus. Siratul mustaqim. Allah kata wa ni'buduni hadza siratul mustaqim. Jadi hamba pada aku, sembah aku, beribadat pada aku. Ini adalah jalan yang lurus untuk sampai direct pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan sampaikan kita pada rahmat Allah, akan sampaikan kita pada kasih sayang Allah. Wa ni'buduni hadza siratul mustaqim.
Kenapa Allah kata macam ni? Sebab syaitan sesatkan kita, pesongkan kita dari jalan yang lurus. Allah sebelum ayat ni Allah beritahu tentang syaitan. Tentang syaitan, bahawa syaitan musuh kamu, syaitan akan sesatkan kamu. Maka nak elak daripada tu, wa ani'buduni, Allah kata, perhambakan diri kamu pada aku. Hadza siratul mustaqim, ini jalan yang lurus. Dia pilot bagi azan dan sembahyang. Ataukah betul? Kalau orang nak sembahyang tak ada satu orang pun larang, malah orang kafir tengok dengan apa ni, pandangan mulia. Satu kemuliaan, dapat taat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa halang kita nak sembahyang. Maulana Yusuf rahmatullah alaihi kata, di tempat-tempat ijtimai, di tempat-tempat awam, kita kena, bila sampai waktu, kena azan dan sembahyang. Di amal kamu akan jadi dakwah pada orang lain. Kamu tak dakwah dengan lidah kamu, tapi kamu dakwah dengan amal kamu. Kamu azan dengan perlahan dan tunaikan sembahyang di tempat awam. Ini adalah satu bentuk dakwah. Jadi amal kita ini telah jadi dakwah. Jadi kita dakwah orang dengan amalan kita. Orang tanya, apa dia buat ni? Lupa, dia sedang sembahyang, sembah Allah Subhanahu, dan beribadat pada Allah. Dia akan faham melalui amalan kita. Tuan tidur ke dengar? Ya Allah. Kita muzakarah pasal macam mana nak bawa agama dalam rumah tangga kita, supaya ahli keluarga kita tidak jauh dari agama. Kalau tak, musibah akan datang. Dia akan makan rezeki yang kita bawa balik rumah, dia kemudian dia buat dosa banyak. Dan tak ajak agama pada mereka, dia akan mati dan akan tidak ada agama. Harta kita pun digunakan, tapi dalam keadaan derhaka pada Allah. Bawalah agama dalam rumah tangga kita, bawa agama dalam kehidupan kita, bawalah agama dalam dunia, seluruh dunia.